Halo, halo. Assalamualaikum. Siapa yang dah ada bersama dengan kita? Selamat malam, good evening everybody. Jadi inilah dia webinar yang mana kita akan bercerita tentang bagaimana nak membangunkan custom software kita sendiri. Okey, jadi kebanyakan hampir keseluruhan pembentangan ni, webinar ni saya akan share sikit sebanyak pengalaman dan pengetahuan saya, dan kita akan sampaikan dalam bahasa Melayu lah mostly. Tapi kalau ada apa-apa boleh sahaja bertanya dalam komen, ataupun kalau raise hand saya boleh invite ke stage, dan bolehlah kita berbincang dan berkongsi bersama-sama. Saya nampak adalah beberapa yang dah ada bersama dengan kita. Jadi saya nak pastikan yang kalian semua ni ada betul bersama kita. Boleh tolong komen sikit tak? Tolong komenkan kalian semua dari mana? Dari Kuala Lumpur, dari Pulau Pinang, dari Kelantan, dari luar negara. Saya mohon sila. Sepang, alhamdulillah. Jadi okey, suara saya boleh didengar dengan baik ada noise ke, echo ke? Saya nampak Encik Hafiz, Encik Muhammad Akmal, Encik Syafiq. Okey. Sebelum kita mula ni TTDI, kita bagi sedikit masa lah untuk yang lain kalau mula dapat join dengan kita. Kalau ada yang nak ambil, boleh mula ambil sebab ni kita akan makan masa sikit, jadi boleh pergi buat kacau air dulu kejap, dan kemudian kita boleh mulalah ambil air kejap Okey, dah sampai balik. Kalau tidak keberatan, saya tengok ramai yang join ni, ramai daripada yang mungkin nama-nama yang saya kenal. Jadi antara yang saya kenal ni kebanyakannya memang programmer dan developer lah. Jadi dia dah memang tahu dah nak develop software macam mana. Tetapi apakah fungsi dan tujuan objektif anda join webinar kita malam ini? Takkan sekadar nak tengok Abang Dino yang handsome kan? Kalau boleh berkongsi apakah apa yang diharapkan dapat belajar malam ni? Encik Hafiz, kelakarlah kawan kita seorang ni. Jadi apa yang diharapkan akan dapat belajar malam ni? Sekejap bagi saya share sikit dalam dalam Facebook. Okey, cara nak jadi freelancer yang baik. Baiklah tu. Okey. Tapi sebenarnya webinar ini walaupun sekejap saya share screen. Saya screen lebih mudah. Tada, masuk tak? Okey, here we go. Okey. Baiklah. Pertama sekali, lagi sekali saya mulakan daripada awal lah. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih sebab hadir malam ini untuk saya sudi mendengar saya berceloteh lah. Berkongsi tentang building your custom software. Slide ni memang mostly dalam bahasa Inggeris. Bila buat banyak bila dah mula tulis tu mostly dalam bahasa Inggeris. Jadi saya akan sampaikan dalam bahasa Melayu lah sebaik mungkin lah.
Okey, kalau ada apa-apa persoalan, ada apa-apa yang jelas tak jelas, nak tanya boleh tanya di ruang chat di dalam admin ni ataupun kat chat lah. Jadi kat situ dalam admin ni kita ada boleh raise hand dan sebagainya. Rasanya ada somewhere di dalam ini saya boleh jemput ke stage kalau ingin bersama nak bertanya soalan dengan lebih jelas kan. Tapi kalau nak naik ke stage tu kena prepare kita punya mic dengan kita punya kamera lah. Harap sudi-sudilah share dengan kamera sekali kan. Okay, presentation webinar kita malam ni lebih dikhusus sebenarnya saya mengkhususkan webinar ini untuk SME, untuk startup founder, untuk usahawan kan. Dan banyak di kalangan kita ni ada keperluan nak membangunkan sistem baik untuk produk kan, dia nak membangunkan sebuah produk untuk syarikat dia sendiri ataupun baik untuk kegunaan dalaman ataupun kadang kita panggil internal system ataupun internal productivity system kan, sebab banyak manfaat, banyak kelebihan kalau kita buat sistem untuk company kita. Okey, jadi sebenarnya untuk itu jadi siapa di kalangan kita ni ada bisnes sendiri, boleh letak di komen, saya memerhatikan dan membaca di komen. Siapa yang di sini di kalangan kita ni usahawan, founder, ada bisnes? Ramai kawan-kawan programmer ni sebenarnya. Terima kasihlah sebab datang support. Sekarang, okey, saya nampak adalah kita Encik Hayu Raiza, ada Encik Rahman, ada Encik Afiq Talib, Encik Haris Azdi, Encik Ahmad Farid Matpiah, Encik Farhan Ashraf, Encik Marhab Batrisha, Cik Marhab Batrisha, Sid Yang Ha. Okey, baik. Okey, kita teruskan Okey, daripada Encik Muhammad Akmal nak tahu apa expectation dan milestone dalam satu projek, nak tahu macam mana nak check dan balance how to speak the same language with programmers in terms of product development. Okey. Tapi okey, baik, terima kasih sebab berkongsi. Okey. Ini apa yang nak saya sampaikan ni lebih kepada macam dia bukanlah like full project management, jadi kita susah nak tunjukkan full project management dan sebagainya dari segi legal, dari segi apa dan sebagainya, tapi satu pendekatan lah yang saya boleh ketengahkan dan saya boleh cadangkan untuk founder dan SME dan usahawan ataupun bisnes nak engage freelancer untuk bangunkan custom software. Okay, jadi kisah ceritanya jadi sebenarnya bila kita nak buat custom software, bila kita nak nak outsource kan, nak pakai freelancer, apa yang kita risau kan, kita risaulah am I paying too much kan, nanti siap ke tidak, nanti akan berhasil ke tidak, boleh pakai tak boleh pakai, tapi kalau dia lari pula macam mana, lepas tu kalau dia lari kita dah bayar, dia lari pula macam mana, baru nak venturing to startup. Okey, terima kasih Encik Aris. Okey, pun bagus tu. Okey. Jadi untuk startup ni kadang ada permulaan ni kita ada pilihan, sama ada kita nak hire terus ke ataupun kita nak upah-upah dulu ke kan, boleh tengok macam mana. Tapi untuk permulaan saya rasa kita boleh upah je dulu. Nak bagi ada MVP kan. Okey. Jadi saya nak cuba bantu dari segi masalah concern yang sebeginilah. Dan kita terbuka untuk berbincang, tidaklah apa yang saya cadangkan ni kaedah yang terbaik, tapi mungkinlah boleh diguna pakai. Jadi apa yang akan saya kongsikan, apa yang tuan-puan akan pelajari, satu, kita nak meminimumkan risiko projek tak siap. Lepas tu kita sebagai businessman, sebagai founder usahawan, kita nak kurangkan cost development seboleh mungkin. Lepas tu kita yang penting kat sini, kita nak meminimumkan risiko teknologi kita kena hijack ataupun teknologi kita dijadikan tebusan. Bahasa Melayu dia, dijadikan tebusan. Pada masa yang sama pada development kita nak protect kita punya diri sendiri dan juga bisnes, dan macam mana kita nak bekerja dengan programmers, nak secara remote. Lately ni ramai programmer dia suka bekerja secara remote. Jadi kalau kita boleh ada keterbukaan dan bersedia untuk menerima developer untuk kerja dengan kita secara remote, ada banyak lebih peluang lah, lebihlah pilihan kita. Kan malahan yang kerja remote ni pun bagus-bagus sebenarnya. Okey.
Jadi macam mana? Okey, sebelum itu bolehlah kiranya saya perkenalkan diri sedikit sebanyak kan. Nama saya Khairil Izzuddin bin Ismail ataupun kadang nama komersial. Saya ringkaskan Izzuddin Ismail sajalah. Sebab adik-beradik saya semua Khairil, kecuali yang perempuan. Tapi yang lain semua Khairil, itu Khairil ini dan saya Khairil Izzuddin bin Ismail. Saya graduan UTM Skudai dengan jurusan Sains Komputer, grad tahun 2001. Lepas tu saya mengangkat diri sendiri sebagai guru besar di kelas programming.com. Itu venture yang terkini lah. Dan juga saya organizer of Jom Launch, acara Jom Launch tahunan ini. Organizer salah heja pula. Yang terdekat yang next Jom Launch adalah pada Khamis akan datang ni, 5 hingga 7 Oktober 2023. Sebelum itu saya CTO dekat Kido Care sampai awal tahun nanti tu kot. Dan sebelum itu saya CTO di eCentral.com. Jadi Kido Care ni kita buat on demand babysitter, dan eCentral sebelum itu kita buat macam kita nak jadi macam Kindle, Amazon Kindle of Southeast Asia. Jadi kita dengan bangganya saya rasa eCentral lah yang mengetengahkan digital publishing untuk industri penerbitan di Malaysia ini. Itu sedikit sebanyak background saya lah. Jadi berkenaan Jom Launch ni, kalau izinkan saya nak promote sikit Jom Launch ni, partly kenapa saya buat webinar ini sebab saya nak jemput usahawan dan founder dan SME untuk datang ke Jom Launch. Untuk selain daripada acara kita ni, kita ada exhibition, kita ada pameran yang disertai oleh banyaklah syarikat software house, IT solution, digital solution dan sebagainya. Jadinya kat situ adalah antara bagi saya lah tempat yang terbaik untuk nak cari freelancer, nak cari programmer dan sebagainya. Dan dari exhibition itu juga bolehlah tengok-tengok apa solution yang ada mungkin sesuai diguna pakai dalam syarikat. Jadi exhibition kita punya Jom Launch ni memang ada tiket, tetapi exhibition terbuka kepada awam. Okey. Jadi kalau tak ada tiket pun boleh datang exhibition, bolehlah cuba-cuba mengenali, berkenalan, kau ada potential new collaboration ke, joint venture ke, freelancer ke kan. Kalau kawan-kawan programmer ni kau cuba nak cari majikan baru kan, pun boleh datang cuba-cuba. Okey, harap nanti dapat juga kita jumpa pada hari Khamis, Jumaat, Sabtu ni di Putrajaya nantilah masa Jom Launch. Okey, macam mana kita nak buat? Ada beberapa langkah. Saya buat slide ni pun mana yang Okey, saya cuba dengan sebaiknya lah, tapi sikit sebanyak dalam persiapan Jom Launch dan sebagainya, berapa langkah saya pun dah ingat tadi saya buat beberapa langkah. Tapi langkah pertama, bila kita ada idea kita nak buat apa. Okey, ada idea. Jadi bila kita idea ni, yang penting idea kita kena jelas dengan idea kita supaya apabila kita sampaikan kepada developer tu, tak ada benda-benda yang banyak dia nak kena tanya sangat. Dia tengok, nak buat macam ni, nak buat macam ni, nak buat macam ni. Jelas ni. Jelas. Jadi dia nak buat kerja pun senang. Kalau dia tak jelas, yang itu yang akan menjadi tanda tanya. Mungkin jadi ke, tak jadi ke, siap ke, tak siap ke. Okey, itu satu. Tapi kita elok juga pertimbangkan kalau ada solution yang dah siap. Katalah untuk kegunaan internal productivity software dan sebagainya kan. Kita nak pakai HR software ke, kita nak pakai POS ke, kita nak pakai accounting ke kan, e-commerce ke, banyak solution yang dah sedia ada. Elok kita pertimbangkan yang itu dulu. Sebab satu dari segi kos biasanya mungkin lebih jimat daripada buat custom mesti mahal punya. Ataupun dari segi risiko siap tak siap, off the shelf ni memang dah ada, kita dah boleh tengok, kita dah boleh test, kita dah boleh deploy, ada dah. Dan yang ketiga dari segi masa, bila nak develop custom ni memang makan masa sebulan, 2 bulan, 3 bulan, kadang tak tentu. Okey, yang at least kalau ada yang off the shelf ni, sebelum kita nak pertimbangkan custom ni, mungkin boleh tengok juga apa yang ada off the shelf, yang dipasarkan, yang ada di pasaran yang dah siap. Okey. Selepas itu, katalah semua kita dah jelas, yang ni memang kena special, kena develop, kita punya je ni. Kita kena jelas kenapa kita nak develop software ni. Kan?
Sebenarnya kawan-kawan programmer sebenarnya bila dia, kalau dia berjumpa dengan klien, freelancer ni, kalau berjumpa dengan klien pun boleh tanyalah benda-benda ni sebenarnya. So kita cuba congkel dan congkel lagi, kenapa kita nak develop software ni? Kan? Katalah untuk internal use, kadang tu biasanya yang inilah kita nak reduce response time untuk customer. Kadang tu sesuatu proses itu menjadi begitu lama kalau dibuat secara manual. Jadi kalau buat manual lama dan kita nak respon kepada customer pun lambat, customer jadi tak happy dan boleh mengakibatkan kerugian lah. Dan yang kedua biasanya kita nak mengurangkan human error. Buat kerja-kerja manual ni, catat-catat manual, kejap dia tulis, kejap dia tulis, kejap orang lain tulis, kadang tersilap tulis. Walaupun kita ada SOP. Ada SOP pun boleh tersilap tulis. Jadi ada baiknya kalau ada sistem auto calculate dan sebagainya, tak salah tulis. Okay. Dan yang ketiga, meningkatkan productivity lah. Instead of kalau kita ada seorang, dia boleh handle 2 customer. Sekarang ni dengan software, sistem, seorang dia boleh handle 50 customer, 40 customer kan. Jadi itulah yang meningkatkan productivity. Tapi sekarang ini macam mana cara yang kita buat? Kadang-kadang tu kebanyakan bisnes memang dia dah ada sistem dah. Cuma sistem dia tu tidak bersifat digital. Kan? Sama ada, kalau dia ada sistem ni bagus sebab kita boleh membuat kadis lidik daripada situ. Dari situ akan bertukar menjadi requirement kita. Jadi bila kita tengok sistem yang sedia ada ni dibuat dengan sama ada dibuat manual ataupun memang ada sistem tapi dibuat pakai Excel. Jujur macam kisah cerita saya dekat Kidocare ni mantap bagusnya, tahun pertama diorang dah gross RM1 juta lebih. Tahun pertama tau. Tapi yang menariknya, tahun pertama tu saya tak join. Saya tahun kedua mereka tu baru saya join, baru tengok dan sebagainya. Dia gross RM1 juta lebih tu pakai Google Form, pakai Google Sheet. Pakai dua tu je. Okay. Tapi adalah sistem. Dia dah ada sistem, ada sheet dia, ada kolom dia, ada dan sebagainya. Okay. Tapi sistem itu kita nak tambah baik, nak perbaiki sebab untuk kesenangan back end, untuk proses, untuk kesenangan pelanggan juga. Jadi sebab pelanggan, antara sumutan pelanggan masa tu, pelanggan terpaksa key in balik semula lagi dan lagi. Every time nak order, dia kena masukkan alamat balik semula, nak masukkan nama anak berapa umur, berapa tahun dan sebagainya. Benda tu terpaksa dimasukkan semula. Jadi kita buat sistem, customer dah register one time je dia masuk benda tu dan subsequent order, dia tak payah masukkan lah. Dia pilih je anak yang ni. Okay. Lepas tu, tapi kalau itu kalau kita dah ada sistem lah. Kalau kita tak ada sistem, bermakna ini memang satu new operation ataupun kita ada satu idea yang mana boleh ditambah baik ataupun boleh dikomersialkan dan sebagainya, dan sekarang ni tak ada sistem. Tapi bila ada idea tu, kita dah ada gambaran benda tu nak jadi macam mana. Okey. Saya tengok pada komen Encik Nurul Azrat, terima kasih, selamat datang. Slide nanti boleh share ke? Baik-baik, nanti saya share. Okey. Jadi yang ni kita kena tanya dan jawab kan, apa yang kita nak achieve dan sekarang ni macam mana kita laksanakan tugasan-tugasan ni. Sistem-sistem, mungkin kita dah ada sistem. Okey. Kemudian kita tanya lagi. Okey. Siapa yang akan guna sistem ni? Iaitu benda-benda penting bila kita nak pergi pada programmer ni nanti. Ini semua benda-benda penting. Programmer nak tahu, developer nak tahu. Siapa yang nak guna sistem ni? Adakah kita ni yang guna? Kita yang data entry, kita yang proses, kita yang ni. Okey. Ataupun dia melibat pengguna-pengguna lain. Contohnya macam kalau ada approval level, dia ni approve, lepas tu orang lain approve, lepas tu orang lain approve kan. Jadi siapa pengguna-pengguna sistem ni dan kita kena pasti. Adakah pelanggan, adakah internal customer support, adakah admin, adakah external party. Contohnya kita ada joint venture dengan company lain kan. Jadi company lain tu pun ada input. Kita kena kenal pasti setiap pengguna untuk sistem ni dan fungsi-fungsi, role yang diorang mainkan untuk dalam sistem ni lah.
Kan. Itu yang kemudian persoalan yang seterusnya, what can they do? Customer biasanya dia boleh create order, dia boleh view order status contohnya. Internal support dia boleh proses order, dia boleh update status. Lepas tu kalau kita ada admin manager pula, apa fungsi, apa dia punya um, keupayaan dia di dalam sistem. Sistem nak bantu dia buat apa. Okay. Jadinya bolehlah kita sekarang kita dah ada a bit of soalan-soalan tadi, kita dah mula jawab sendiri. Bolehlah kita menconteng-conteng. Kita buat conteng ini memang konsep dalam software engineering, memang kita ada buat benda ni tau. Jadi tak adalah kita nak belajar software engineering sangat. Kan kita ni founder je, bukan nak pandai buat sistem, tapi untuk kita menyampaikan idea kita kepada programmer ni. Kan nak bila kita start sistem tu daripada kosong. Kan jadi kita mula-mula kita dah identify, mula kita dah tahu dah kita nak buat sistem ni untuk apa fungsi dia, apa objektif dia, apa dan sebagainya. Lepas tu kita identify siapa yang nak pakai sistem ni. Kita ada customer, kita ada contoh ni contohnya macam design agency lah. Satu company yang buat logo ataupun buat banner ads, buat marketing agency macam tu kan. Okay, kita ada customer dia boleh buat order, dia minta lah sekian-sekian, dia boleh view order dia. Lepas tu designer dia boleh view the task, lepas tu boleh upload the artwork. Kan, lepas tu customer support dia boleh assign order masuk tu, dia boleh assign kepada designer mana, dia boleh review the work. Upload tu pun kata macam designer upload, dia belum sampai pada customer, customer support yang akan deliverkan kan. Ini contoh tau. Tak semestinya macam ni lah, tapi memang kita lukis orang diri ni siapa kan. Apa dia boleh buat. Kadang tu kalau melibatkan lebih ramai, ramailah. Kadang tu tak ramai, 2-3 pun dah jadi sistem dah. Alright. So far okay ke? So far kalau faham boleh tulis faham ataupun bagi saya thumbs up sikit dekat dalam chat. Okey, baik, terima kasih. Saya nampak dekat skrin pun boleh juga tu. Okey. Boleh terus kita terus Terima kasih Cik Yusof, Cik Marha. Okey. Selepas kita dah conteng orang lidi kita, kemudian bolehlah kita mula conteng skrin yang terlibat. Kadang tu mungkin betul, tak apa. Tapi kita dah mula, kita mesti nak buat sistem, kita mesti ada gambaran. Kita pun dah biasa pakai telefon, kita pakai app sekian, ataupun kita login kepada mana-mana sistem. Kita busuk-busuk kita pernah login, kita punya Gmail lah. Ada login, lepas tu ada skrin untuk senarai email kan. Kita klik email, dia buka email tu. Kita klik Compose, dia buka Compose punya interface. Macam tu lah. Okay. Kalau kita buka dalam app pun, kat telefon pun ada pelbagai jenis app yang kita biasa pakai. Mungkin kita boleh rujuk semula app-app yang kita pakai dan connectkan balik kepada sistem yang kita nak bangun ni, apa skrin yang kita perlukan. Dan skrin ini, dari skrin ini pergi ke skrin mana, dari skrin ini pergi ke skrin mana, dari skrin ini pergi ke skrin mana, dan seterusnya lah. Dan sedetail-detailnya. Dan kita kena design benda ni berasaskan kepada user tadi tu. Kalau user yang sekian, dia akan boleh buat ni, dia ada skrin untuk senarai kerja dia ada skrin untuk upload artwork, dia ada skrin untuk terima artwork, mungkin ada skrin untuk senarai invoices, macam itulah contohnya. Kan. Okey. Yang ini kita kena sedetail-detail mungkin. Nanti saya kongsi cerita-cerita macam ada orang dia buat sistem macam mana. Okey. Jadi bila dekat peringkat ini, kita boleh guna pensel dengan kertas. Kalau kita selesa, kita beli satu sketchbook, kita conteng satu-satu dan kita labelkan elok-elok. Dan kalau kita labelkan, mungkin boleh bagi numbering lah, kod ke, kod A1, A2, A3 dan sekian, A1 adalah sekian, A2 adalah sekian, sekian. Dan kita buatlah sedetail-detailnya ke semua skrin yang diperlukan oleh sistem. Yang ini tak cantik pun tak apa, conteng pun tak apa. Jadi kita boleh guna software macam Pencil, yang ni free. Kita download, kita boleh buat mockup conteng-conteng dah. Pencil ni dia desktop software, ataupun kita boleh pakai Figma, ataupun kita boleh pakai Miro, ataupun memang setidak-tidak dipakailah. Kalau selesa, lebih selesa itu pakai
kertas dan pensel. Okey. Setakat ni okey. Langkah pertama kalau kita review tadi, dia bermula dari idea. Lepas tu kita kena pasti objektif kita, ada sistem sedia ada ke tidak, dan macam mana kita nak sense sistem sedia ada tu. Kita kena pasti pengguna dia, dan kita kena pasti apakah kebolehan setiap pengguna ni. Setiap sistem ni nak bantu pengguna ni buat apa. Dan dari situ kita mula contenglah orang lidi kita, dan kita conteng dia punya skrin. Ini penting ni. Bila kita buat sebab kadang tu kita ada idea, kita terus jumpa programmer. Ada idea, kita terus jumpa programmer. Jadi programmer nak cuba memahamkan sebaik-baiknya tanpa apa-apa visual. Dia pun kan. Lepas tu kita pun terus suruh dia pun buat, nanti buat tak betul. Jadi yang itu jadi masalah sebab dia hanya boleh faham setakat yang dia boleh faham je. Yang sebetul-betulnya yang tahu sistem pasal sistem kita ni, apa yang kita nak bangunkan ni, yang paling faham kita. Sistem kita kan, kita nak lagi macam industri yang memang dia tak pernah terlibat pun. Contohnya macam saya dulu join eCentral kan. eCentral ni nak buat e-book. Okey, saya nak pergi masa tu saya buat online marketing, internet marketing, affiliate program dan sebagainya tau. Dan saya pun memang nak buat e-book PDF. Lepas tu kita jual lah PDF tu. Lepas tu macam kalau copycat ataupun piracy, standard lah. Standard tu, piracy tu macam tak boleh nak elak. Lepas tu datanglah kawan saya ni, bukan kawan saya lah, kawan kepada kawan. Dia kata dia nak buat portal, nak buat platform untuk jual e-book. Tapi saya kata, apa masalah, apa susah, memang dah jual PDF lah. Tetapi sebenarnya e-book dia ni datang dari industri penerbitan. Dia nak ada platform e-book untuk penerbit. Macam Dewan Bahasa, Utusan, Karangkraf dan sebagainya. Dan antara benda yang penting adalah dari segi nak protect piracy, DRM. Bila dia cerita-cerita sebenarnya dia nak jadi macam Amazon Kindle dekat United States kan, ataupun Kobo Books dekat Europe, tak silap saya kan. Bila melibatkan penerbit ni, benda tu kena ada ISBN dia, kena ada cover dia, kena ada metadata dia kan. Saya tak pernah tahu pasal dunia penerbitan ni. Jadi dia pun bercerita lah. Tapi fortunately kita join sebagai pekerja, kita banyak masa nak memahami. Tapi kalau kita outsource, kita tak banyak masa dengan dia. Dan seboleh-bolehnya kita nak minimumkan cost untuk kita develop, nak kurangkan mistake, nak pastikan benda tu siap cepat, nak pastikan benda tu siap elok. Kita kena dokumentkan sebaik mungkin, sehabis mungkin yang kita boleh sebelum kita jumpa developer. Okey, kalau okey thumbs up sikit. Mari saya tengok thumbs up. Mari kita tengok siapa yang baru sampai. Ini semua ada rakaman tau, tapi saya tak tengah fikir nanti nak share rakaman dekat mana. Setakat ni saya nampak ada lagi kawan-kawan baru yang baru sampai. Encik Muhammad Akmal. Ni sudah ni siapa Encik Nurul Azad tadi saya nampak dia join. Encik Adam. Yang ini Encik Verdi. Okey, baik. Boleh kita sambung Okey. Okey. So far ada soalan? Soalan perkenalan, salam perkenalan, dengarkan soalan Cik Adam. Okey, baik, seterusnya ini langkah yang kedua adalah dari segi UI UX. Okey, UI UX ni kita dah ada kita punya design konsep, kita berlakaran dan sebagainya. Sebelum kita jumpa developer, ada baik kita jumpa UI UX ataupun paling tidak kita front end developer ke atau macam tu lah. Okay. UI UX ni apa yang kita ada ni, kita cerita dekat UI UX developer, designer dan sebagainya, dia boleh buatkan satu mock-up sistem yang paling hampir macam apa yang kita nak, cuma dia belum berfungsi sebagai sebuah sistem lah. Datanya tak betul, login dia tak betul, tapi dah itu yang paling hampir kepada apa sistem yang kita nak develop. Dah boleh klik kan, kita dah boleh test, betul lah. Yang ni drop down dia macam ni, betul lah menu dia ni ada 1, 2, 3, 4 item ni, betul. Lepas tu kalau klik macam ni, data masuk, rupa dia macam ni. Data dia mungkin betul tak betul, tapi duduknya tu betul ke tidak. Okey.
kita akan dapat satu mockup yang mana clickable dan navigable. Navigable. Okey, jadi bila kita dapat sampai level macam ni, kita betul-betul dah confirm lah, memang macam ni lah sistem yang kita nak. Yang ni kalau kita skip, kita buat, kita kena tunggu developer siap buat baru kita tengok. Kita tak boleh nak mengesahkan dengan betul. Jadi ini satu langkah juga yang penting. Kita mencari UI UX designer, freelancer dan bantu translate kita punya conteng-conteng tadi tu kepada satu mockup. Okay. Yang ini pun bila ada mockup ni satu dia apa? Bila ada kita buat UI UX ni ada beberapa sebab. Ada sebab untuk proses kita punya proses kita, ada sebab untuk kemudahan pengguna, user yang nak pakai ni nanti. Kan? Dan ada sebab untuk developer kita lah. Okay. Satu, kita nak confirm betul tak flow dia macam ni. Kadang tu ataupun ada sesetengah screen yang kita buat ataupun design UI yang kita buat, user interface, UI UX designer ni dia boleh bagi nasihat. Kalau form ni panjang sangat ni, kita boleh buat satu form ni panjang, ada banyak item, tetapi kepada pengguna dia akan jadi overwhelming. Oi, banyaknya nak kena isi. Kan? Kalau jadi mungkin UI UX designer dia boleh mencadangkan kita buat dia jadi macam wizard. Nama dia wizard lah. Tetapi form ini sebenarnya dia ada multiple steps. Step 1, step 2, step 3 kan. Okey, lepas tu submit, finish, confirm, submit, finish. Jadi dia tak rasa overwhelming sangat. Kalau kita buka scroll, banyak panjang borang ni kan. Jadi overwhelming. Mungkin tak sesuai lah untuk pengguna. Jadi ini antara fungsi UI UX dia. Ada manfaat dia kepada pengguna kita besok, manfaat dia kepada kita supaya kita dokumentkan sistem nak develop macam mana, dan kita pun sendiri confirmkan betul lah yang ni flow dia betul, pattern dia betul, design dia betul dan sebagainya. Dan kemudahan kepada developer, bila buka cantik macam ni, developer tunggu jelas yang ni tahu dah nak buat macam mana. Okey. Okey. Fiverr okey ke kalau untuk UI UX? Boleh. Kalau jumpa yang baik lah. Dia masalah platform ni. Kalau kita biasa, lepas tu kita dah guna beberapa, kadang tu kita dah order sikit kan, order 10 baru jumpa seorang yang elok kan. Mungkin juga. Kan Cik Nur Azad ni biasa ni sebenarnya. Okey. Ataupun boleh juga kalau kita nak belajar sendirilah, nanti kat belakang saya ada cerita pasal Bootstrap kan. Ada yang saya tak sempat masuk slide tapi nanti saya share. Macam saya sekarang buat design, buat UI UX, saya pakai Bootstrap Studio terus. Nanti terus generate website dengan HTML, dengan CSS, dengan JavaScript. Pakai Bootstrap Studio. Jadi dah macam sistem lah. Pun boleh juga kalau kita nak buat sendiri kan. Kalau rasa kurang pandai ataupun tak sempat sebab kita buat bisnes ada macam-macam lagi urusan kerja kita boleh outsource. Dan bila outsource tu, yang kita punya conteng-conteng tu yang penting sampai kepada UI UX designer. Okey, yang ini langkah ketiga. Yang ni yang penting juga ni. Yang ni yang penting juga. Sebelum kita jumpa developer, banyaklah step sebelum jumpa developer ni. Aduh. Okey, UI UX okey? UI UX tadi okey? Kalau okey bagi thumbs up. Okey, baik, terima kasih. Okey. Jadi seterusnya sebelum kita jumpa developer, sebelum kita jumpa programmer, kita kena set up platform dulu. Okey. Tapi mungkinlah kita pandai tak pandai, tapi tak apa, yang ni pun kita boleh outsource. Okey. Kita set up platform ni penting sebab pertama memang satulah, kita ada platform supaya itulah sistem kita akan duduk dekat situlah. Kalau sistem web based ataupun walaupun sistem mobile app ataupun sistem desktop pakai semua sekarang ni semua dah internet based kan, dia mesti ada server dia dekat belakang. Jadi kat mana sistem server kita, kat mana website kita dan sebagainya, kita set upkan satu platform. Lepas itu dah juga platform ni dia bukan sekadar server tu sahaja, dia merangkumi benda-benda lain sekali, termasuklah macam mana developer nak deliver dia punya hasil kerja kepada kita. Okey, dan yang ketiga, macam mana kita dan juga developer nak test hasil kerja yang dibangunkan.
Kita nak test, nak verify elok tak elok dia buat ni. Elok tak elok hasil dia ni. Betul ke benda ni macam ni? Kan? Okay, jadi kita kena set up platform. Jadi platform ni bukan server sahaja tau. Jadi kalau macam kita cakap satu sistem tu lah, kalau tengok yang diagram yang saya ada ni, satu sistem tu satu ada application dia. Sorry. Ada sendawa sikit. Dan kemudian kita ada infrastructure dia. Jadi application ni lah ada source code, database schema, gambar, foto, audio. Kalau pakai audio lah, semua-semua tu yang berkait dengan application. Infra ini adalah berkenaan dengan server, database, kita source code management, kita punya domain name, kita punya external services integration, kita pakai Google cloud platform ke, kita pakai Amazon Web Service ke, kita pakai DigitalOcean hosting kita dekat mana, itu semua infrastructure. Okay, antara sebab kenapa kita set up platform ni, ni cerita pasal anatomi je lah. Okay. Sedikit sebanyak macam anatomi lah, sebenarnya boleh kembang cerita ni. Tapi nak mudah faham cerita, anatomi ni kurang-kurang ada dua bahagian. Ada application dia dan ada infra dia. Jadi kita set up ni, dan yang penting sebenarnya yang nak disampaikan, kita jangan bagi developer sepenuh kepercayaan lah. Okay. Sebab kadang dulu pernah ada kisah cerita yang startup ni dia macam founder ni gaduh dengan developer dia tahu. Developer dia tak setuju dalam beberapa perkara tertentu dan developer ni tutup semua benda. Kan? Sebab developer tu ada control, ada access kepada semuanya. Okay, dia ada access pada server, pada hosting, pada domain, pada source code, pada semuanya. Jadi bila kita buat sistem macam ni, dan kita nak outsource secara remote, kita kena ada platform. Platform ni termasuklah kaedah di mana developer ni bagi kita source code je. Macam mana dia nak bagi source code dan macam mana benda tu nak boleh tested sebelum kita deploy. Dan yang penting kat sini, kita sebagai founder, kita sebagai pemilik syarikat, kita lah yang mesti control dan membayar servis-servis ni direct kepada provider. Kita lah yang beli dan bayar domain name, kita yang bayar hosting, kita yang bayar server. Kadang tu kita ada developer account. Kalau macam kita buat mobile app, kita nak ada account untuk Google, kita nak ada account untuk Android, kita nak ada account untuk Apple developer dan sebagainya. Itu semua kena company punya account. Kan ini silapnya, jumpa developer, saya nak buat macam ni. Boleh buat. Ini invoice 5,000, bayar 5,000. Buat elok, okey, cantik dan semua dan sebagainya. Dah deliver, app pun dah ada app, okey, user dah ramai. Sampai ketika puas hati tak puas hati, dia kata, okey, tak nak setuju dengan saya, dia tutup je semua. Bila mana dia yang ada akses. Lepas tu barulah kita sedar, kita pakai developer account yang programmer punya. Kita pakai infra hosting yang programmer bayar. Kita bayar domain name pun programmer bayar. Kalau dia nak buat kalau apa ayat jahatnya kan. Kan kalau dia nak buat pedajal, memang jahanam lah. Okay, jadi sedikit sebanyak kita set up platform ni untuk keselamatan dan continuity, sustainability business kita kena set up platform ni supaya itu benda yang kita control. Yang ini memang kita yang bayar, developer tak boleh usik. Dia boleh lah usik, kita boleh bagi akses dan sebagainya, tetapi tidaklah sampai dia boleh tutup, tidaklah sampai dia boleh mengugut kita pula dan menjadikan tebusan teknologi dan produk pada pelanggan ni. Customer dah ramai pakai sistem kita ni, kan. Dah jadi macam tu lah pula, kan. Okay, macam mana nak set up platform nanti? So far okey ke? Betul, pernah nampak. Pernah jadi macam tu, Cik Mara. Pernah nampak. Kalau tak jadi apa-apa, selagi tak jadi apa-apa dia okey tau. Tapi kalau nak jadi, eloklah kita bersiap sedia. Kan, elok kita elakkan daripada kemungkinan itu. Okey. Okey, jadi macam mana kita nak buat? So far yang tadi okey tak?
Alright, okey. Kadang dia nampak thumbs up ni dia terbang-terbang tapi saya tak nampak siapa punya thumbs up. Tapi terima kasih jugalah. Okey. Bila set up platform ni dalam sistem yang sekarang ni kita ada satu role kita panggil DevOps. Kan. DevOps ni kalau macam dulu ringkas ceritanya macam server admin lah. Tawakal je lah. Kan kalau kita tak buat platform ni memang tawakal je lah. Dan kalau orang tu menjadikan teknologi produk ni sebagai terusan, sama ada bayar tak bayar lah. Startup yang ada dulu jadi macam tu dia tutup tau, lingkup tau. Jadi jangan main-main tau. Okey, jadi kita ada DevOps dan kita ada developer. Jadi dua-dua ni boleh freelancer lah. Freelancer. Tapi kita minta DevOps ni tolong set up kan. Mula kita kena beli dulu ataupun kita boleh berbincang dengan DevOps ni. Biasa DevOps ni pun dia boleh juga buat programming, buat development dan dia ada input-input dari segi teknologi nak diguna pakai dan sebagainya. Lepas tu kita boleh jumpa seorang DevOps, kita bertanya dengan dia nak set up macam mana. Tapi apa yang kita kena bayar, kita kena buat, kena buka akaun mana, kita yang buka. Kita buka lah akaun AWS atau Amazon Web Services, kita buka akaun untuk Google kalau perlu, kadang nak pakai Firebase lah, nak pakai notification, nak pakai tools yang luar kan, kita yang buka akaun, kita yang bayar. Okay. Tapi DevOps ni dia bantu set up kan. Dia set up kan server, lepas tu kita mesti ada Git, Git. Git ini untuk developer akan pakai Git dan kita mesti ada Git repository hosting punya servis lah yang kita subscribe. Contohnya macam GitHub ataupun GitLab kan. Jadi DevOps ni dia akan set up kan pakai Git, pakai GitHub, pakai server kan. Satu disambung-sambung lah semua ni, server dengan Git dengan berbagai semua. Jadilah satu platform yang ada auto deployment. Dan biasanya kita deploy Git ni untuk manage source code. Dan kalau ringkas cerita, source code ni dia ada distinct branch tau. Branch tu macam version lah. Kalau mudah cakap dia macam version. Jadi bila dia develop aja, developer develop aja, dia boleh develop version development sahaja. Bukan yang real untuk produce, untuk kita punya actual customer. Jadi yang di develop untuk development ni, dia lalu dekat Git, dia submit aja dekat Git, automatically benda tu source code tu akan sampai dekat development server dan kita boleh terus test dekat development server. Okay. Bila test dekat development server, okay tak okay dan sebagainya, kalau okay, daripada yang development ni kita boleh update dekat production server. Jadi yang customer kita pakai ni yang production server sahaja. Okay. Jadi yang development ni hanya untuk test. Datanya bukan data customer betul, tapi UI-nya, source code-nya boleh jadi sama. Sebab kat situ yang betul kita nak test. Kalau kita test tak okey, tak elok, kita tidak lepaskanlah kod itu ke production server. Adalah konsep kisah cerita ni, tapi mungkinlah tak tuan-tuan dan puan-puan kalau bukan bidang teknologi, bukan background IT, kalau kurang faham sikit sebanyak tak apa, tapi kena perlu tahu yang mana kita kena ada satu platform untuk menerima source code daripada freelancer kita nanti ni, daripada developer kita nanti ni. So far okey tak? Kalau confused nak tanya soalan boleh sila tanya soalan okey. Jadi tadilah kita dah conteng dari UI UX ni kita bawa jumpa developer. Kan, tapi sebelum jumpa developer kita buatlah kita punya platform ni dulu. Kita berjumpa dengan seorang DevOps punya guy. Dia tolong set up kan. Mesti ada this auto deployment punya setup. Kadang tu katalah masa untuk development tak perlulah sampai 2 server, tak perlu ada production server yet. Sampai kita dah tengah develop tu, dah develop okey cantik, okey dah ready kita nak production, barulah kita set up satu production server. DevOps ni boleh datang balik semula tolong bantu kan. Okey, sebab otherwise kita buat production server tapi kita belum launch, rugi lah juga kan bayar server. Jadi semasa tengah develop tak perlu ada production server yet. Tapi bila dah ada kedua-duanya, dah launch, kita kena ada production untuk customer dan development untuk continuous development. Kadang ada bug fixes, kadang tambah feature baru kan dan sebagainya. Ni dikekalkan
supaya developer boleh terus continue, dan bila kita perlukan khidmat developer, kita boleh panggil dia untuk tambah baik. Okey. So kena hire DevOps secara berasingan lah. Ya. Sebaik-baiknya begitu. Datang pergi kat developer ni, developer boleh je. Dia kadang tu kesan ni developer banyak yang berkebolehan. Dia boleh set upkan semua kan. Okeylah dia buat memang kalau kita nak pakai macam tu sekalipun, make sure yang tadi ni yang ini kita mesti ada control. Kita bayar domain, kita bayar hosting, kita bayar server, kita bayar developer account dan sebagainya. Semua ni kita yang kena bayar. Kita jangan beri keyakin tak apa, yang ni kau bayar dulu lah, yang ni kau bayar dulu lah, jangan. Kalau kita pakai katalah kalau kita pakai DevOps DevOps dengan developer orang yang sama, kan boleh katalah nak cepat, nak pantas dan betul-betul diyakini boleh, tapi sebaik-baiknya untuk lebih selamat biar orang yang berbeza. Kalau kita tak kenal antara satu sama lain lagi bagus. Kadang-kadang developer ada yang tahu setup ni, memang ramai developer tahu setup ni, boleh lah. Tapi make sure details owner ubah lepas setup. Yes. Betul. Terima kasih Encik Nurul Azrat. Kita boleh bincang-bincang lah antara developer dengan DevOps. Kadang developer dah ada requirement tertentu dan sebagainya, ada cadangan dan sebagainya. Kita boleh bawa bincang, lepas tu bawa kepada DevOps. Sistem ni kita nak develop macam ni, kita nak pakai this, nak pakai that, nak pakai itu, nak pakai ini. Okay. Alright. Okay, jadi kat sini kenapa, apa benefit ni kita set up platform ni? Kita always have the developers work and source code. Okay, sebab dia dah bagi, dia dah push, dia tak boleh ambil balik dah. Dah ada dekat dalam kita punya GitHub kita. Itu satu benefit. Jadi dia tak boleh nak ambil balik. Lepas tu developer is not in control of your infrastructure. Developer cannot run away with your product sebab dia ada dekat, dia paling banyak pun dia push kepada development dia. Dia tak boleh push kepada production. Kita jangan bagi dia boleh push kepada production. Okay. Lepas tu kita ada cara lah untuk test developer punya work. Lepas tu bila buat secara remote macam ni dan kita menggunakan GitHub, kita boleh hire lebih ramai developer kalau ikut keperluan. Dekat GitHub kita ni kan, yang GitHub yang ini nampak ini kan. GitHub ni kita just laser pointer. GitHub ni kita boleh tambah lagi developer lah untuk dia ni buat modul sekian ke, dia tu buat modul sekian ke dan sebagainya lah. Tak adalah kalau kita pakai seorang developer yang macam biasa macam kita deal direct kan, kalau macam dulu kan kita deal direct, lepas tu dia upload dan sebagainya, source code tu kat dia je tau. Jadi dia kena share source code, susah. Bila pakai Git dengan GitHub ni kita lebih mudah untuk onboard more developers to do on the work lah. Okay. Sekarang ni macam mana kita nak bekerja dengan developer? Okay, ni sebab ini from perspektif, ni saya cerita from perspektif of business owner dan from perspektif of founder dan from perspektif of founder, business owner, betul ni? SMB kan? Okay. Dari segi perspektif freelancer dia mungkin berbeza. Tetapi ini antara yang saya pernah guna pakai masa kita, in fact kadang-kadang pun kita masih guna pakai masa dekat KidoCare, kita guna pakai macam ni. Saya suka bila kita nak outsource, saya suka part-time freelancers. Part-time freelancer ni bermakna dia ada kerja tetap. Kalau boleh saya tambah, jangan bagi dia push ke main branch, kena buat pull request, betul? Betul. Dia ada cara kaedah lagi tu, yang mana bila working with developers ni nanti ada saya cerita lagi. Terima kasih Encik Nurul Azrat. Okay. Saya suka menggunakan orang part-time developers yang ada, yang kerja dia moonlighting lah. Bahasanya ada moonlighting. Okay, sebabnya satu, biasa saya cari developer dan saya kerja semua saya bayar hourly rate. Dan biasanya ikut task. Okay, nanti saya cerita macam mana dia punya proses workflow bila bekerja dengan developer ni. Lepas tu bila kita bekerja dengan part-time yang memang ada kerja, ada dia punya day job dia, biasanya dia experience punya developer, dia boleh deliver fast
Lepas tu dia boleh start immediately. As opposed tu kalau kita nak hire orang lah. Kalau kita nak hire orang, biasanya nanti kita nak interview dulu, lepas tu dia kena notice dulu, lepas tu notice tiba-tiba tak jadi pula kan. Kes-kes macam itulah. Jadi yang ni dia boleh start immediately. Disadvantage-nya pula, bezanya sebab diorang kerja di siang hari, diorang tak respond immediately. Jadi ada communication punya issue lah, sedikit sebanyak ada a bit of communication issue which is manageable lah sebenarnya. Jadi kalau siang dia tak respond tu, kita tak boleh nak marah. Kalau dia respond bagus. Benda-benda urgent, kalau urgent dia jadi masalah lah. Kan. Lepas tu tapi kalau macam weekend dengan malam boleh kacau, ganggu sehabis nak kita nak, sebab memang kita tahu dia buat kerja di luar waktu kerja asal dia. Okey. Awal ni siapa yang set? Yang ni agak susah sikit, takut tinggi terlepas job pula. Okey. Yang ni biasa ni kita jumpa mana kita bincang kita bincang. Kita bincang. Adalah kalau macam kat Malaysia ni saya boleh cadangkan lah rate yang macam mana kita boleh dapat kan. Okey. Dia nak cari, nak jumpa kat mana pun ada macam-macam lah cara kan, banyak-banyak tempat. Lepas tu lagi satu ni tau. Ini tip saya lebih kepada SME, dan kadang tu mungkin kalau kita ni orang yang full time freelancer ni dia lain sikit. Tapi kalau yang part time freelancer ni dia lain sikit. Okey. Yang nak cakap cerita serba salah sebenarnya, tapi kalau macam part time freelancer ni, sebab dia tak desperate tau, sebab dia ada day job, dia ada gaji, ni duit tambah ekstra, jadi rate dia reasonable. Okay, kompetitif tapi reasonable lah, kan. Okay. Tapi kalau orang yang memang full time, dia full time freelancing, lepas tu dah lama pula tu tak dapat job kan. Jadi kalau dia tengah desperate, harga dia pun lain sikit. Okay. Jadi macam mana kita nak work with developers? Kalau bila kita dah ada Git dengan GitHub tadi tu, biasanya kita akan bagi task. Dan biasa task ni kita boleh pecahkan sehabis pecah yang mungkin. Buat page sahaja, ataupun bug fixer sahaja. Kita jangan bagi the whole module. Kita tak boleh bagi the whole module. Kita pecahkan. Sebab tu tadi kita kena buat kita punya screen tu sedetail mungkin. Paling besar satu screen tu satu task. Screen untuk ni. Lepas tu kadang yang bila klik save, ini screen untuk senaraikan. Ini screen untuk new record. Kan? Lepas tu kena ini untuk delete satu task. Semua kena task yang berasingan. Kadang tu saya pernah dulu dengan satu company Jepun ni, dia start ada satu projek. Project manager ni dia kan buat task, dia pecahkan task tu paling banyak. Dia pecah sampai nak start dia ada full everything that needs to be done, semua dah ada dalam task tu. Dan task tu mencecah sampai 100-200 task untuk projek tersebut. Okey, bila lepas tu kita assign lah. Dah assign, lepas tu dia akan buat lah satu persatu. Dan dia setiap task ni kita daripada awal kita cakap bincang elok-elok, benda ni is hourly rate, dia kena track dia punya hours work. Dan dia akan claim ikut task. Task sekian 1 jam, task sekian 20 minit, task sekian 40 minit, task sekian setengah jam. Masa dia claim. Okey? Lepas tu bila dia dah sudah tu, semua dia akan push balik. Task ni issues ataupun task ni dia kalau dalam GitHub semua ni satu jadi issues. Lepas tu setiap satu task tu dia kena buat satu branch baru. Nanti dia akan buat pull request untuk setiap tu. Setiap satu tu akan ada jadi pull request. Setiap task. Okey. Dah sudah tu kalau okey kita merge, lepas tu dah auto reply semua dah ada, kita dah boleh test kan. Lepas tu dia pun submit lah claim. Dia dah claim, kita pun bayar lah. Dan kita kena set rule kat sini. Dia kena claim secepat mungkin lah. Bagi saya setidak-tidaknya kita kena suruh dia claim setiap minggu. Okey. Ni kena pakai PM. Owner tahu dah ke? Okey. Kadang ada yang dengan developer yang kalau kita mula-mula tu mungkin kita tengok dia buat, kita bagi task yang awal-awal, dia buat 1 screen, 2 screen, 3 screen. Tengok dah hasil dia macam mana.
Kemudian itu kita dah boleh bagi gambaran kan, kita dah ada UI UX dan sebagainya, dia dah tahu dah semua benda tu. Kita boleh bagi, kalau kita dah selesa dan boleh dan dah meyakini developer tersebut, kita boleh bagi kebebasan untuk dia create task kalau kita tak sempat create task. Dia create task, dia assign pada diri dia sendiri. Bermakna kita maklum bagi tahu kat dia, ni semua benda kau nak claim, kau create kat task kau. Create task, lepas tu dia akan rekodkan lah task sekian siap berapa jam, task sekian siap berapa jam, sekian siap berapa jam. Seboleh-bolehnya setiap satu task tu jangan lebih 2 jam punya task. Kan, kalau task ni besar sangat, pecahkan lagi. Okay, dan kita nak dia claim setiap minggu. Sebab apa setiap minggu? Sebab kita boleh tengok hasil kerja dia. Okay. Dengan developer pakai semua ni, tengok hasil kerja dia, okey tak okey, kalau tak okey, minggu depan kita jangan bagi dah. Minggu depan kita bagi orang lain. Okay. Sebab kita dah ada clear of what needs to be developed, kita dah ada clear UI UX kita kan, developer suka tu. Dia dah ada benda jelas semua tu, dia happy buat kerja. Kalau benda banyak dia nak kena fikirkan, dia tak happy sangat nak buat kerja. nak lagi bila dia kerja part time. Bila dia kerja part time, dia macam tak sempat, tak banyak masa untuk nak test trial and error, tak sempat banyak untuk nak buat R&D, tak sempat sangat masa nak buat develop algorithm kan. Yang tu bila part time developer kalau kena buat macam tu leceh lah, sebab tu very uncertain berapa banyak hours diperlukan. Tapi kalau kita dapat UI UX sebagai semua dah elok cantik, dah tahu dah nak buat apa, benda lebih clear. Okay. Alright. So based on trust. Kita kena test dululah. Kita kena test dulu some of the mechanism yang kita ada. Satu, kita test dulu. Sebab tu kita minta bagi kita suruh dia submit claim seminggu. Kalau dia tak submit claim, suruh dia submit. Jadi kita bayar untuk yang seminggu tu je. Tapi untuk seminggu tu kita dah tahu dah result dia macam mana. Kita dah test, dia dah kena push, dia dah kena submit dah some of the work tu dia dah submit dan kita dah boleh evaluate, kita dah boleh tengok. Kan, kalau dah tak okey, kita boleh terminate dia, kita cari developer lain dan kita add balik dalam GitHub kita. Okey. Tapi kalau okey, di ketika itulah kita boleh bagi keyakinan you create task sendiri. I nak benda ni, you create the task. Nanti you claim. Tapi again sama, kita bayar setiap minggu. Hujung minggu dia submit claim. Kita tengok, kita boleh evaluate lah. Okey tak dia buat task ni? Okey tak task ni jadi 1 jam? Okey tak task ni 2 jam? Task ni 30 minit? Task ni 40 minit kan? Kalau dia buat task dan most of the task, saya suka bila dia buat task, bila dia punya claim, most of the task tu semua below 1 hour. Saya suka macam tu. Kalau task tu dah 2 jam, task ni besar, kita mungkin boleh pakai lah, tapi sebaiknya dipecahkan. Kadang tu bila jadi lebih 2 jam tu dia salah estimate. Dia ingat task tu sikit tapi task tu besar kan. Okay. Kalau kita dah bagi trust untuk dia create task dia sendiri, tapi rasa macam tak elok, rasa tak sesuai, minggu depan kita boleh pakai chat programmer lain lah. Okey tak Encik Akmal? Okey, saya sambung okey, ini tips pay for every hour. Satu memanglah, ini bila kita pakai part time programmer macam ni dan kita bayar for hourly rate, kita bayar for everything kita bayar. Dia buat bug fixes pun bayar. Dia tak ada konsep warranty tak warranty tau. Kita bayar everything tau. Okey. Jadi kita kena be clear on the requirement. Sebab tu step 1 dengan step 2 kena penting. Lepas tu kita boleh evaluate within dia punya first 3 to 4 hours punya claim lah. 3 to 5 hours ataupun plus minus minggu punya claim. Okay. Now dari segi teknologi. Teknologi apa kita nak pakai? Okay, ini kita boleh buat bincang dengan developer, boleh bincang, dan dengan DevOps pun kita boleh bincang juga. Tetapi cadangan ni lah, saya suka baca buku ni. Kalau belum baca mungkin boleh cari juga. Zero to Sold. Jadi dia cerita macam mana dia ni sebagai seorang developer, dia membangunkan produk dia sendiri dan dia jual lah, dan dia marketkan sendirilah, sebagai solo developer lah dia ni. Tapi sebenarnya tajuk dia ni Zero to Sold ni macam topik buku ni bila dibaca lebih kepada macam panduan CTO untuk startup. Bagus tau buku ni. Jadi ada satu topik tu, satu chapter tu dia cerita pasal teknologi. Teknologi apa yang kita nak guna pakai.
Dan dia punya pendekatan, dia kata pakailah teknologi yang boring, yang evergreen dan proven. Sekarang ni banyak teknologi cloud dan sebagainya kan. Okay. Tapi dia kata kita nak mengelakkan jadi vendor lock-in. Vendor lock-in ni di mana contoh macam sekarang ni banyak no-code punya staff kan. No-code punya platform macam Bubble, macam itu, macam ini dan sebagainya. Kita develop kat platform tu, lepas tu bila dah siap, kita tak boleh nak pindah kan, nak pergi hosting lain. Kita tak suka lah ni, bayar dah mahal lah kan, aku nak set up server sendiri. Tak boleh. Kan. Kita kalau macam Bubble, tak boleh. Kena duduk kat Bubble juga. Ataupun kita pakai something yang very futuristic lah. Cutting edge lah kan, cutting edge. Lepas tu benda tu siapa yang ada, dia je yang ada. Kat tempat lain tak ada. Jadi kita tak boleh nak ambil, pindahkan ke tempat lain. Jadi ada baiknya kita pakailah macam PHP dengan Laravel ataupun Node.js dengan Express.js, MySQL dengan Postgres, SQL, Ubuntu dengan Linux server kan. Sebab dari segi kalau kita katalah kita pakai satu cloud teknologi, kita pakai Google Cloud Platform kan, kita pakai, lepas tu macam okey tak okey, lepas tu ada rasa nak pindah ataupun suddenly masuk startup program, Amazon bagi kita kredit 10,000 kan. Kredit 10,000 maknanya boleh pakai free lah ni. Tapi kita kalau kita dari Google Cloud, kita boleh pindah pergi ke Amazon. Kan, ataupun kalau kita kat Amazon, Google bagi 10,000 boleh pindah pergi. Akan ada kerja lah migration dan sebagainya, tapi option itu ada. Berbeza dengan kalau kita pakai benda yang very ni, database ni very new database, konon canggih dan sebagainya, dan itu dan inilah. Okey, lepas tu sebab database tu ada dekat dia, itu memang dia punya proprietary teknologi, bukan open source teknologi kan, proprietary punya teknologi. Kita dah pakai dia punya database tu, kita tak boleh nak pakai database lain. Sistem kita tak jalan, kita kena develop balik sistem kita untuk pakai database lain. Jadi ada baiknya kita pilihlah sesuatu yang boring, evergreen tapi proven. Okey. Kalau okey, bagi thumbs up sikit. Kalau okey, kata okey. Saya tengok sikit dah berapa ramai. Kita dah step 4 dah sekarang discussion. Oh, dah sampai discussion Dah sampai discussion, maksud dah nak ujung dah ni. Siapa yang ada bersama kita? Kita ada tak ramai. Okey, 17 orang. Encik Muhammad Ibrahim baru masuk Terima kasih. Encik Adam, Encik Natkam. Ini saya tak tahu Encik ke Cik ke Puan ke Natkam ni. Tapi terima kasih. Okey. Jadi boleh saya sambung? Kalau boleh sambung, kata okey. Di mana? Okey, baik. Terima kasih. Okey. Itu dari segi teknologi lah. Okey. Step tu tadi, sampai step berapa Step 5 je Step 4. Sampai step 4 je. 1, 2, 3, 4. Tapi ini lebih kepada discussion. Discussion berkenaan teknologi satu, berkenaan teknologi lah. Okey. Lepas tu dari segi teknologi ni, eloklah kita gunalah Laravel. Kita elok guna framework. Bukan tak boleh kalau tak nak guna, boleh. Tetapi kita tak nak. Dia ni sama juga macam masalah kalau kita hiring programmer tau. Untuk organisasi, untuk sesebuah organisasi ni, ada baik dia adopt framework. Bagi saya organisasi ni advantage dia kepada framework ni, advantage dia kepada organisasi, lebih kepada organisasi berbanding kepada developer itu sendiri. Okey, sebab apa? Bila kita pakai framework, dan framework ni open punya framework, open source punya framework, dia ada good community, dia ada good documentation, dia ada good ecosystem dan good support. Secara umumnya framework ni menetapkan kaedah untuk bagaimana aplikasi dibangunkan. Kalau kita tak pakai framework, kita panggillah seorang developer ini, dia pun develop lah cara guna dia sendiri, number variable suka-suka hati dia, apa kod untuk design dekat belah sini, kod untuk database kat sini belah sana, lepas tu kadang bercampur-campur pula kan. Lepas tu kita pun terminate lah dia nak pakai freelancer lain. Kita dah pakai GitHub tadi kan. Pakailah, masuklah freelancer baru ni, dia buka tengok tak faham sistem dia ni develop macam mana. Sebab orang dia buat cara dia yang orang A tadi je bang.
freelancer yang pertama tu je yang faham dia punya kod sendiri. Tapi jujurnya programmer ni kita punya kod minggu lepas pun kita tak ingat dah. Jadinya bila kita adopt framework, dia dah meletakkan kaedah bagaimana benda tu perlu disusun. File-file ini kena duduk kat folder ni, file-file sekian kena duduk kat sekian, URL kita kena define kat sekian, database kita kena define cara ni. Dia dah meletakkan gaya kaedah bagaimana sistem itu perlu dibangunkan. Jadi datang developer, kalau kita pakai Laravel contohnya, datanglah Laravel developer, dia akan gunakan cara yang sama. Datang developer yang lain pun akan gunakan cara yang sama. Jadi ada baiknya kita guna framework. Okey. Okey, kalau okey, kata okey. Okey, yang kedua saya suka pakai Bootstrap. Okey, Bootstrap dengan Tailwind selalulah gaduh lah kan. Sama juga Laravel, SPJS lah, PHP ke Node.js ke selalulah gaduh kan. Yang mana bagus kita. Jadi Bootstrap dengan Tailwind setakat ini saya masih lagi prefer Bootstrap sebab satu, kalau kita nak buat application sistem dengan Bootstrap ni dia dah banyak komponen widget-widget untuk sistem. Tailwind sama ada kita bayar yang untuk yang extra punya ataupun kita kena develop sendiri ataupun kita cari yang open source yang lain. Saya suka, antara yang saya suka dia Bootstrap dia banyak komponen dah siap. Dan untuk front end bolehlah consider pakai Vue.js ke React ke Angular. Cik Nurul Azrat ni pun sebenarnya dia banyak experience ni sebenarnya. Masa buat cuma Tuhan dan dia je yang tahu. Sekarang ni Tuhan dia yang tahu. Betul lah tu. Betul lah tu. Kita buat projek A kan. Lepas tu buat, lepas tu undur minggu kita buat projek B pula. Lepas tu masuk balik Isnin kita buka balik projek A. Tak ingat dah. Aku buat apa minggu lepas? Aduh. Ini kan pula kalau orang lain tengok source code kita. Memang. Memang. Maki-maki dalam hati kan. Bagi saya kan antara keadaan bila masa saya mencarut. Bila bawa kereta, bila buat programming. Bila tengok orang driving, lepas tu bila tengok source code orang. Itulah. Okey. Sambung lagi berkenaan teknologi kan. Teknologi kalau kita kalau kita pakai freelancer dan kita pakai hourly rate. Jadi kita nak benda tu cepat siap. Baik untuk bisnes kita dan baik juga untuk development kan. Ada baik kita pakai boilerplate. Ini macam satu website yang pernah buat nama dia Sasitron. Sasitron ni mengumpulkan boilerplate dengan starter kit untuk buat web application lah untuk pelbagai language. Ada yang Python, ada Ruby, ada Node.js, ada PHP Laravel dan sebagainya. Kalau boleh saya cadangkan mungkin boleh tengok Filament Laravel. Adalah satu dia boilerplate. Beza boilerplate dengan framework ni, boilerplate dia ada UI UX. Okey? Dia ada UI UX. Framework ni dia belum ada design UI lagi. Okey. Lepas tu kita ada DivJoy boilerplate builder. Jadi kalau macam DivJoy ni kita boleh pilih kita nak pakai React ke, nak pakai Vue.js ke, nak pakai ni ke. Lepas tu hosting kat sini ke, hosting kat sini ke. Authentication pakai Supabase ke, pakai apa ke, pakai sekian ke. Lepas tu dia bagi kita satu boilerplate source code lah. Jadi bila kita pakai tu cepatlah sikit. Dan banyak benda ni masanya dah jadi sangat singkat. Contoh macam kita nak buat login, authentication, forget password semua tu sebenarnya macam dah senang dah. Dah senang. Jadi kalau kita pakai apa ni dia lebih mudah, lebih pantas lah. Okey. Kita cerita pasal bajet pula. Bajet. Siapa yang buat bisnes kat sini? Siapa yang buat bisnes kat sini tulis saya. Saya ada tak ada? Ada tak ada? Okey. Bajet. Okey. Kalau macam last time lah, paling recent saya rasa sekurang-kurangnya kalau macam 6,000, kita RM6,000. Kalau dulu lah, kalau dulu biasa, saya nak buat sistem, okey RM20,000. Nak buat sistem, buka, harga buka je RM20,000. Tapi sebenarnya, bila kita bekerja dengan freelancer, kita bayar hourly rate sebenarnya, tengok pada keadaan lah, tengok pada kompleksiti sistem kita dan sebagainya.
Mungkin 3 ke 6,000 kita dah boleh buat, dapat a decent system lah. Contohnya macam ni there are a lot of ready templates and framework. Jadinya kalau kita nak kita punya boilerplate tu rangka lah, paling ringkas sistem kita yang rangka, belum ada fungsi apa-apa dari yang basic. Ada login, ada logout, ada forget password, ada register, authentication, semua ni. Tapi itu pun sebenarnya merangkumi registration, authentication, email verification, forget password, validation. Dan biasanya kat dalam kadang kita dah ada user module. Ada user list, ada editing a user, ada creating new user, deleting user, user role and permission. Benda ni dengan framework, dengan template, dengan boilerplate dan sebagainya, 1 ke 5 jam dah boleh siap. Kalau dapat programmer yang terror tu, sejam 2 jam dia dah siap dah benda ni. Jadi kalau kita dapat programmer at RM300 per hour, kita dah dapat 20 jam. Kan 20 jam, 5 jam tak sampai 5 jam dah boilerplate semua, sistem tu dah ada rangka dah. Dah ada rangka. Lepas tu the rest tu is about developing our system lah. Kat situlah kalau kita nak buat apa, contoh lah, ni contoh tau. Kalau kita ada some kind of application form, lepas tu application form tu nanti ada submission, lepas tu submission kita boleh review, lepas tu ada approval process ke, kau ada tambah sedikit sebanyak business logic ke, lepas tu tambah lagi 1 modul, mungkin 2 modul at max. 15 like the balance of 15 jam dah boleh deliver dah benda ni bagi saya lah. In the past few projects punya experience saya boleh deliver dah 20 jam tu dah boleh dapat good decent system lah. Tapi dia kena pakai template, dia kena pakai boilerplate lah. Okay. Jadi situ kalau macam RM6,000 tu dah dapat 20 jam, okay. Dapatlah sistem yang macam ni. Jadi kalau kita pakai freelancer, kita bayar hourly rate, sebenarnya jimat sebenarnya. Ada orang risau sebab dia risau macam ni tau, saya tahu. Tapi saya dah bekerja dengan programmer dah beberapa projek ni, dan kita buat hourly rate ni sebenarnya jimat juga. Sebab kalau tak kita risau, macam kalau programmer tu tidak jujur dan dia dragging benda projek tu, sikit dia instead of sejam dia buat 2 jam, dia buat 3 jam kan, dia claim benda tu lama kan. Yang itu yang penting, kita task tu sikit-sikit, kecil-kecil, dan dia kena bayar, dia kena claim weekly, dan kita boleh evaluate kat situ sama ada kita nak pakai dia ataupun yang lain lah. Tapi in the past project saya tak pernah jumpa dapat programmer yang macam tu. Semua okey, elok dan baik lah. Semua claim dengan jujur, yang ni 40 minit je, yang ni 20 minit je. Ada yang claim sampai tu detail of 23 minit, 18 minit, 4 saat. Ada yang claim sampai that detail pun ada. Lepas tu kita buatlah pecahan dia kan, total berapa hours dia claim kita bayar. Tapi so far saya tak pernah kena, mungkin tak cukup projek lagi kot kan. Tapi so far alhamdulillah, jujurlah, nak mesti kawan-kawan jom web, jom launch semua dah kan. Tapi tak tahulah kot dengan kutu kampung, guru besar kelas programming kita tak bagi. Okey. Situ bajet. Lastly, okey, tapi kita kena tahu juga ada setengah benda memang mudah dan ringkas, cepat buat. Ada benda lain yang complicated. Complicated, makan masa, dan mostly biasanya part-time freelance programmer ni dia tak berapa suka buat. Kalau saya pun tak suka buat. Apa yang susah? Yang susah ni kalau macam dia nak kena buat custom UI ataupun custom widget. Contoh biasa kalau listing, kalau dia nak buat, saya nak buat sistem tapi dia macam Google Sheet. Saya nak buat sistem macam Airtable. Okay. Boleh buat, sama ada dia kena R&D develop sendiri, which is makan banyak masa, ataupun dia boleh pakai ready library plugin. Tapi so far saya cari, kalau kita panggil ni data grid yang sebaik sampai nak macam Google Sheet, yang boleh baca Excel, formula dan sebagainya, berbayar. Adalah library system yang berbayar, yang mana kita boleh tambah baik dalam kita tambah integrate dengan kita punya sistem. Bayar dia makan RM1,000 lah. Makan RM1,000. Itu kalau kita nak custom UI, custom widget. Okey. Lagi satu, kalau dia ada custom interaction, dia bukan yang standard yang macam form dan sebagainya. Benda ni akan cost more time,
akan cost more hours and more budget lah. Custom kalau new jenis yang drag drop ataupun touch interaction. Lagi satu kalau ada animation, saya nak supaya ada daun berjatuh berguguran, kan. Lepas tu kalau kita ada complex business rules, mula kena kat ni, lepas tu kena kat ni, kalau macam ni, kalau macam tu, kalau macam tu macam ni, yang tu akan makan lebih banyak masa, banyak time. Unfamiliar external integration. Contohnya macam ni kena integrate dengan banking. Orang ni tak pernah buat banking. Dengan banking ataupun ni kena integrate dengan OTA, online travel agency API. Itu akan banyak masa nak baca dan memahamkan documentation. Lepas tu any R&D and trial and error punya work, lepas tu kami nak buat algorithm, yang itu makan banyak masa. Kalau kita nak juga, kita kena faham kenapa hours dia akan jadi banyak. All this stuff, hours dia akan jadi banyak lah. Okay, yang senang apa? Standard UI, template, boilerplate, terus CRUD operation. CRUD operation merujuk kepada create, read, update, delete. Ini normal database punya operation lah. Dan bila kita ada database, record, apa yang kita selalu buat. Kita sama ada create new record, kita read the record, kita update the record ataupun kita delete the record. SSO authentication, yang ni pun dah mudah. Maknanya kalau kita nak buat sistem supaya login dengan Google, login dengan Twitter, login dengan Facebook pun boleh sebenarnya. Lepas tu kalau dia ada API, kalau dia perlu pakai API tu documentation dia jelas. Dan dia standard, dan dia punya API pun standard lah. Bukan API yang luar daripada standard. Patutnya okey, dia kena respon macam ni tapi dia respon cara lain. Tu dah tak standard. Dan dia pakai REST contohnya. Kita tahulah REST API sepatutnya kena behave macam ni dan sebagainya tu. Kalau ada benda-benda macam tu, benda tu mudah. Kalau benda yang belah kiri ni complicated. Jadi kalau kita nak buat sistem pengurusan sewa, penyewa, sewa rumah tu okey. Tapi kalau kita nak buat sistem sistem macam Google Sheet dengan Excel, tu complicated lah. Alright. Okay, saya tengok apa soalan. Sebab yang hire tu Encik Izzuddin sendiri, dia tahu Encik Izzuddin boleh tahu task tu simple tu susah. Tak balik dia nak tipu. Oleh itu hire Encik Izzuddin baru hire developer pun boleh. Okey, jadi kat mana saya nak mencadangkanlah untuk datang ramai-ramai hadir dekat Job Launch nanti. Kalau tuan-tuan dan puan-puan mencari programmer, developer, freelancer, ada juga kawan-kawan kita yang dalam kita punya webinar malam ni. Mungkin lepas kita habis ni kita boleh nak duduk sembang dekat meja seketika. Boleh, saya akan duduk kat situ kan, dia boleh interact, dia akan jadi macam video call, boleh tanya dengan kawan-kawan yang lain. Kod-kod ada di antara mereka yang sudi nak bantu, kan. Sebab saya tengok ni Cik Syafiq buat Node.js, Cik Nur Azrat last time yang saya dia ada event dengan saya, dia bercerita tentang jQuery. Siapa lagi ada dengan kita ni Okey, tapi Job Launch boleh datanglah Job Launch. Job Launch ni kita selain benda talk ni, sebenarnya exhibition is open to the public. Boleh datang sahaja, mungkin kita minta register dengan ringkas, lepas tu boleh masuk exhibition, tengok apa company yang ada situ. Software house pun ada, yang small software agency pun ada kan, yang agak fleksibel lah kalau nak bekerja dengan kita, macam mana cara yang sesuai dan sebagainya. Alright, okay, inilah dah last ni. Jadi kita sampai kat sinilah. Jadi kita boleh saya buka kepada perbincangan, soalan. Bang, saya ada banyak soalan, sila. Saya boleh jemput ke pentas. Maukah? Invite to stage. Kalau sudi. Encik Ahmad Muhammad Akmal. Encik has rejected all lah. Apa jadi siapa soalan dia? Encik Muhammad Akmal, apakah soalan dia? Macam mana a non-technical person macam saya nak pilih developer? What is your recommendation? Okay. Kita minta kita minta resume. Okay. Kalau kes-kes macam yang, kalau kita nak cari yang macam ni, yang ini dia part-time freelancer kan. Part-time freelancer saya rasa paling best kita minta resume lah.
Kita minta resume, kita tengok apa projek dia, kita filter dia macam kita nak hire full time. Tapi kita maklum jelas lah ya, ni untuk part time work, you nak cari kerja part time tak kan, kita bayar hourly dan sebagainya. Kalau nak, hantar resume. Dan hantar resume tu patutnya adalah previous work, previous task, dia pernah terlibat dengan itu, pernah terlibat dengan ini dan sebagainya. Kita boleh evaluate dia punya kemahiran lah. Dia ni mahir tak kalau belah-belah front end dengan JavaScript, nak klik jadi interaction, animation dan sebagainya, ataupun dia ni mahir tak dengan integration API dan di back end dengan database dan apa dan sebagainya lah. Dan bila kita dah minta resume tu, alang-alang nak interview sekali pun boleh. Kalau kita nak memberi senario, saya nak develop benda ni macam ni, jadi you recommend pakai apa? Okay, kita boleh buat berbincang macam tu. Kita dah boleh nilai lah dia punya dari macam mana dia bercerita dan menyampaikan. Kita dah boleh menilai lah dia punya tahap kepakaran itu. Tengok resume pun dah tengok berapa tahun dan sebagainya kan. Itu satu cara lah. Okay. Alright. Boleh? Ada lagi kah? Kalau tak, saya boleh end the session. What do you think of Malaysian versus foreign developers? Can you trust a foreigner developer? Any tips? Sama lah. Kalau kita dapat sebab tu tadi, bila kita dapat tu, kita boleh bagi small task. Foreign developer, dia sebenarnya developer yang mahir ni tak tentu datang dari mana tau. Lokal ada kan, lokal ni sebab mudah semua kat sini, kita pun di sini, kita cakap bahasa yang sama kan. Itu satu advantage lah. Tapi tidak menjamin dari segi kebolehan dan keupayaan dia. Bila yang foreign pun sama macam tu. Disadvantage dia sebab bahasa. Kan. Kadang tu kita dapat foreign pun, kita cakap bahasa Inggeris dengan dia, bahasa Inggeris pun bukanlah bahasa utama dia. Kan, jadi tapi kita hanya boleh berbicara dalam bahasa Inggeris bila dengan foreign. Bila kita tak boleh tak dapat nak meyakini dia punya interview pun, boleh interview kan. Kalau tak boleh di interview, kita hanya boleh menilai dengan hasil kerja yang kita bagikan, bukan hasil kerja yang dia cerita, hasil kerja yang kita bagikan. Kita bagi akses pada Git, kita bagi task, kita tengok dia deliver task tu macam mana. Kita tengok berapa cepat dia deliver, kita tengok hasil dia deliver, kita tengok hasil deliver benda tu jadi ke tidak kan. Kalau kawan yang bukan source code, dia boleh tengok source code ni cantik ke tak cantik source code. Source code pun ada cantik tak cantik tau. Kalau okey, dan kita boleh teruskan bagi task yang baru. Tapi kalau tak okey, at least kita baru spend 1 jam, 2 jam. Okey, dan itu kita punya, itulah kita punya interview, itulah kita punya belanjahan bos kita kan, nak menilai keupayaan. Dari India murah tapi Vietnam okey, kata Marha Patricia. Okay, last question. What do you think of role of NDA and is common in Malaysia when dealing with developers? NDA, non-disclosure agreement. Macam mana entah. Okay. Dia kita nak suruh sign satu hal. Tapi bila dia dah sign pun, nak enforce lagi satu hal. Sebab beban nak enforce tu jatuh pada kita. Kalau kita memang betul-betul satu, kalau ada kita modal yang besar, memang kita boleh enforce. Lagi satu, kalau kita ada VC back, memang ada pelabur yang besar, memang ada modal, dan kita boleh enforce. Tapi yet again, kalau kita bagi NDA tapi sebenarnya kita tak boleh enforce pun tak guna juga. Kalau dia breach. Tapi yang lagi satu yang saya mula difahamkan, kalau NDA itu ada melibatkan clause non-compete. Kan, non-compete ni sebenarnya kat Malaysia sama ada susah ataupun tak boleh enforce non-compete agreement. Bermakna sebab non-compete agreement ni, dia kata kita tak boleh apa-apa agreement yang ada something yang menghalang seseorang daripada
melakukan kerja-kerja yang untuk mendapatkan pendapatan dan sebagainya, selagi mana pendapatan kerja itu bukanlah benda yang illegal, clause itu akan terbatal sebab ada contract law. Yang tu saya tahu. Tapi non disclose, itulah either way kita suruh orang sign pun nak kena enforce lah kan. Kalau ruang nak Encik Muhammad Ibrahim bertanya, kita ni boleh ni kan? Saya boleh patut boleh show on stage. Tada, boleh nampak ke ni? Apa position yang wajib? Salah. Ini boleh baca ke ini? Nampak ke? Jika kita nak ber-JV bangunkan SaaS, ada ruang ke untuk JV dengan developer supaya kos nak bangunkan murah tapi profit sharing tu ada? Kalau dia risikonya macam ni. Kita nak bagi share tapi kita tidak mengenali developer itu. Yang itu jadi silap. Kita tak tahu dia perform macam mana, kita tahu dia boleh tidak, kita tahu attitude okey, personality okey, background okey tidak. Yang itu menjadi risiko. Kita pun okeylah, saya boleh develop ni, lepas tu kita pun bagi share, dia pun develop, tapi develop tak siap-siap, tapi share dah ada. Share dah dapat dulu. Jadi senang kan. Jadi pada pandangan saya, kalau nak JV, kenalah JV dengan orang yang kita boleh yakini dari segi kebolehan dia, dari segi etika dan dia punya integriti dia, dan kot lagi satu kita tahulah sikit sebanyak background dia. Background dia macam mana kan. Macam tu. Kalau tidak, ada baiknya kita ubahlah cara yang part time macam ni. Sebab saya rasa cara part time macam ni still very economical lah. Still masih boleh diguna pakai lah. Okey. Patutnya macam kita masih boleh mampulah sikit sebanyak. Dia dah develop sikit. Daripada situ, kalau kita nak offer kemudian, mungkin kita boleh buka cerita offer. Dapat tak dapat tak tahu. Dapat tak dapat tak tahu. Melainkan macam saya in a different position, di mana bukan saya nak buat startup, saya cari developer JV, tapi macam orang nak buat startup, saya tengok baguslah startup ni, orang ni pun macam ni, dia ada present dan sebagainya, dia achieve manager. Kita nampak potensi bisnes itu macam mana, developer yang offer. Kan? Developer yang offer. Tapi itulah, either way still ada risiko. Kita offer pun, developer kalau dia offer pun, dia risau ni, kita put in so much effort. Orang yang nak membangunkan bisnes ni, dia ada keupayaan tak? Ada kegigihan tak? Ada kesanggupan tak? Nak betul-betul push the business. Sebab nanti dia put so much effort, tapi bisnes tak berjadi juga. Jadi dari segi belah developer macam itulah. So far saya rasa ada baik ni, kalau boleh upah lah. Okay. Yang ini custom. Okey, yang ini pertanyaan daripada Cik Marha Batrisha. Apa position yang wajib ada dalam team bila nak buat custom software? Ni in a situation di mana klien ada limited budget. Bila bekerja dengan klien ni kan, sebaik-baiknya kena ada PM. Satu, ada PM. PM ni dia kerja klien, dia kerja developer, dia kerja klien, dia kerja developer. Tapi ada PM ni maksud saya project manager lah. Project manager. Dan project manager ni yang baik juga, dia kena, walaupun dia ambil requirement klien, dia kena tahu juga keupayaan tim dia. Boleh ambil ke kadang ada requirement, ada change request, ada benda-benda nak ubah, ada benda nak tambah, ada benda yang ini kan. Adakah benda itu telah dibincangkan sebelum itu? Dan kalau telah dibincangkan, apakah decision masa dulu bincang tu? Dan apakah keupayaan tim dia? Boleh ambil ke tak boleh ambil? Ni patut kena charge ke tidak? Sebab at the same time, PM ni selain daripada dia manage project supaya on time dan sebagainya, dia kena protect juga dia punya tim. Jadi satu, bagi saya sebaiknya kena ada PM. Satu. Dua, semua tadi kena ada lah. Ada PM,
ada product guy atau product person lah. Produk tu yang buat UI UX lah. Dia menvisualkan dan sedikit sebanyak mengesahkan requirement pengguna ni. Dari segi setiap button, setiap screen, setiap field, setiap label dan sebagainya, color dan sebagainya. Okay, product person. Lepas tu biasanya kena ada front end punya developer, back end punya developer, DevOps. Melainkan kita dapat satu yang elok bagus punya, dia full stack developer. Jadi bila full stack developer, kita develop secara apa kita panggil monolith. Yang mana kalau front end back end ni kita develop API dengan front end kat depan. Tapi yang full stack ni kadang-kadang macam style Laravel, dia full stack app macam tu, dia seorang pun boleh lah kalau deliver kalau nak pakai full stack macam tu. So full stack DevOps. Dan biasanya kalau macam kita bekerja dengan klien, DevOps ni sepatutnya boleh manage banyak projek. Dia boleh manage infra untuk ni, infra untuk tu, infra itu. Sebab biasanya setiap satu tu mungkin tidak memerlukan banyak. Bila dia dah set up, dia okey. Kemudian tu lebih pada monitoring. Bagi saya kena ada tu lah. Ada baik PM, product, developer. Kau yang tiga tu. Kalau developer tu boleh manage infra, DevOps, dan okey lah. Kalau dia punya setup tak pelik-pelik kan, nak bila baru buat tak perlu nak server banyak-banyak lagi. Alright, ini solution benda klien. Okay. Alright. Kalau limited limited maksudnya you dengan you jadi PM, you lah product, lepas tu seorang developer. Itu paling limited lah. Okay. Ni Cik Nurul Azrat, as long as ada in-house developer should be okay, dia cepatkan proses development. Ni apa ni? Kita nak JB. Perlukah ada system analyst show on stage? Perlukah ada system analyst untuk buat documentation atau PM je buat? Kalau klien besar, sistem kompleks perlu. System analyst dia akan detailkan requirement. Bila dengan system analyst ni, dia seolah-olah step 1, step 2 system analyst buat kan. Step 3 dah product buat. Step 4 baru development. Kan? Step 1, step 2 macam mana tadi kita tengok. Step 1 is kita punya idea. Okay. Step 1 kita punya idea, all this stuff semua system analyst buat, all this stuff system analyst buat. Dan okay. Step 1 memang system analyst lah buat kan semua. Tapi dia kena buat dengan lebih kemas lah, tak boleh main conteng lah. Kalau business owner sendiri dia buat conteng. Okay. Step 2 dah product. Okay. Step 3 dah DevOps. Okay. Dan kadang tu kalau team yang agile, DevOps tu mungkin developer, the same person. Nak kalau kita serving the client. Dan step 4 memang development lah. Nak kalau klien yang besar kena. Kalau klien tu SME mungkin tak perlu. Tapi kalau klien tu yang dah government link company ataupun Fortune 500 kan, public listed company, dia punya procurement pun dah kompleks, ataupun company yang vendor kepada public listed company. Faham tak? Contohnya klien kita adalah vendor kepada Petronas. Mungkin dah nak kena ada sampai system analyst. Sebab dia punya expectation pun lain. Kalau kita lebih mudah, lebih ringkas, kalau kita berurusan direct yang dengan SME, kita boleh jumpa founder terus. Itu kena ada juga all this stuff, tapi kadang tu kita boleh get away without a system analyst, yet still deliver a good working system lah. Pada pandangan saya. Kalau Encik Nurul Azrat ni mungkin dia lagi banyak pengalaman untuk enterprise system. Encik Nurul Azrat nak share ke? Saya invite to stage boleh? Untuk startup cloud mana yang costing dia okey mengikut pengalaman Encik Izzuddin? Encik Nurul Azrat ni saya jemput lah. Ada mic? Cannot be invited. Oh lama.
Dia sebab tak pasang mic ni. Okey. Untuk startup, lately ni kan, saya banyak mendengar benda-benda yang bagus berkenaan Hetzner. Hetzner tu Jerman je, tapi dia ada data center dekat tempat-tempat lain juga lah. Hetzner. Harga pun macam okey. Hetzner. Kalau tidak, antara lain DigitalOcean is okay. DigitalOcean dia lebih senang, lebih straightforward. Linode pun okey. Kalau dah sampai Google, dah sampai AWS, dia lebih kompleks sikit. Dia punya cara nak guna dia dan sebagainya. Authentication dia, billing dia kan. Untuk permulaan, untuk startup, dan kalau sistem tu tidak pelik-pelik sangat, kita boleh guna Hetzner ataupun pakai DigitalOcean ataupun pakai Linode, itu pun okey. Saya type dekat komen Linode. Hetzner kalau tak silap saya. DigitalOcean. Ini catakan saya lah. Alright. Apa kata, okey lah, apa kata kita boleh akhiri lah kita punya sesi ni, tapi saya pergi kat luar, nanti kita duduk kat meja, yang tu bolehlah kita sembang ramai-ramai. Okey tak? Okey, harap-harap nanti yang ada kat sini kita jumpa di Jom Launch, okey? Kalau okey, sila kata okey. Alright, baik, terima kasih. Jadi saya akhiri sesi ini. Kita jumpalah di Jom Launch nanti dan di lounge di luar daripada sesi ini. Terima kasih. Assalamualaikum. Selamat malam.